PC saya ni adalah PC utama yang saya buat kerja edit video. Saya dah guna PC ni dah dekat 2 tahun. Semua video yang saya buat, saya edit pakai PC ni. Bila dah lama sangat pakai, tempat simpan data ataupun kita panggil sebagai storage, dia akan penuh. Bila storage ni penuh, PC ni dia jadi lambat sikit. Dia ambil masa sikit untuk loading. Sebenarnya dah lama PC saya ni penuh. Dah dekat 2-3 bulan dah. Tapi bila dia penuh, saya delete file yang lama untuk kosongkan ruang dia. Tapi masalah ni tak akan settle kalau kita delete file yang lama. Jadi saya ada beli storage baru dekat Lazada. Biasa untuk PC ni dia ada 2 jenis storage. Yang ni yang jenis HDD dan lagi satu yang jenis SSD. Nama pun dah dekat-dekat sama kan. Jadi dalam video ni saya nak kongsi apa beza antara 2 jenis storage ni dan macam mana saya tambah storage baru untuk komputer saya. Jom. Storage yang saya beli ni yang jenis HDD. Yang storage jenis satu lagi SSD ada dalam ni. Yang jenis SSD saya tengah pakai. PC saya ni daripada mula saya pakai sampai sekarang dah dekat 2 tahun, saya tak pernah buka servis bahagian dalam dia ni. Dekat kipas ni pun, oi, tebal. Saya nak kena bersihkan sikit bahagian sini sebab tak nampak SSD dekat sini. SSD dah tutup dengan habuk dah. Dekat PC saya ni saya pakai 2 jenis storage. Yang ni yang jenis SSD, yang ni yang jenis HDD. Sama macam yang saya baru beli ni, HDD. Saya nak buka kabel dia. 2 jenis ni fungsi dia sama. Beza dia dekat saiz. Yang ni besar, yang ni halus, kecil macam ni. Sebab yang besar ni teknologi dia lama. Kalau yang kecil ni teknologi baru. Tapi tak adalah baru sangat, 5-6 tahun lepas pun dah ada. Bila teknologi baru macam ni, saiz dia ni, dia boleh kecilkan daripada yang teknologi lama, besar, tebal macam ni. Bila dia kecil macam ni, dia jimat ruang dan dia tak berat. Ringan je. Rasa macam pegang kad. Kalau yang ni memang agak berat, yang ni pun saya pegang, saya risau benda ni jatuh. Kalau jatuh, benda ni memang akan rosak. Beza yang kedua, yang besar ni speed dia slow sikit. Kalau yang nipis ni, walaupun dia kecil, nipis, tapi speed dia laju. Jadi dia kelebihan kalau kita nak transfer file, nak pindah-pindah data. Kalau yang ni dia ambil masa yang lama sikit. Kalau yang ni dia lagi cepat untuk kita transfer data kalau kita banding 2 jenis ni. Jadi yang ni kelebihan SSD. Beza speed 2 jenis ni jauh. Bukan biasa-biasa. Ibarat yang ni kereta, kalau yang besar ni kita boleh bawa kelajuan dia 60 km sahaja sejam. Kalau yang ni kita boleh bawa laju sikit. Yang ni 300 km sejam. Jadi SSD yang kecil ni memang sangat laju kalau compare 2 jenis ni. Okey, beza yang ketiga adalah harga. Walaupun harga dia tak beza antara 2 jenis ni, tapi kita kena tengok kapasiti dalam dia. Berapa file yang dia boleh muat. Kalau yang ni, yang tebal ni, harga dia murah. Kalau yang nipis ni, harga dia mahal. Tak jauh sangat beza. Tapi isi dalam dia ni, dia boleh muat sampai 240 GB sahaja. Kalau yang tebal ni, dia boleh muat besar, banyak. Yang ni, 1 TB ataupun terabyte sama dengan 1000 GB. Kalau kita nak beli SSD ni, kita nak kapasiti dia sama dengan yang tebal ni, harga dia memang sangat tinggi. Jadi sebab tu saya beli yang tebal ni. Dua-dua ni dia ada pro and kontra. Kalau yang ni, dia murah, dia lambat, tapi dia boleh simpan file yang banyak. Kapasiti dia besar. Kalau yang ni, dia mahal, dia laju, tapi kalau kita nak dapat kapasiti yang besar, harga dia sangat tinggi. Jadi itu beza dia. Sebab tu saya pakai 2 jenis ni. Saya nak pasang HDD saya ni dekat PC saya ni. Yang ni saya nak sambung balik SSD saya ni. SSD ni pula dia ada jenis lain pula. Kalau yang jenis ni dia sambung wire macam ni. Yang ni kita panggil sebagai SATA connection.
connection dia ni yang jenis wire. Satu lagi jenis, dia sambung direct dekat motherboard, sambung dekat bahagian dalam ni. Yang ni connection kita panggil M.2. Bila sambung direct dekat motherboard ni, speed dia ni lagi laju sebab dia direct macam ni. Harga dia lebih mahal sikit berbanding yang sekeping macam ni. Yang HDD yang lama ni saya dah tak nak pakai sebab kapasiti dia kecil. Sama juga connection dia tadi. Yang ni wire dia kita panggil sebagai SATA cable. Yang ni wire untuk power. Saya pasang yang baru, saya cucuk dulu wire untuk power dengan wire untuk connection dia. Okey, dah siap. Saya dah boleh pasang balik tempat tadi. 3D printer saya ni tengah jalan ya. Tapi dia punya filament dah habis. Sebenarnya sikit je lagi nak siap. Saya expect filament ni cukup. Dia tengah print atas udara. Nampak gayanya saya kena print lagi sekali. Yang ni tak sempat siap. Bila dah siap pasang, kita dah boleh on PC. Dan kita boleh cek hard disk baru dekat tepi sini. Mana? Rosak ke? Biasa hard disk baru ni kita kena install dulu. Lepas kita install, baru dia keluar bahagian tepi sini. Cara untuk install, kita kena type bahagian bawah ni disk management. Kita kena tekan yang bahagian sini. Dia akan keluar macam ni, besar macam ni. Yang ni hard disk baru kita. Dia tulis unallocate. Maksudnya hard disk kita ni tak install lagi. Cara untuk kita install, kita tekan bahagian tengah ni, kita tekan dekat mouse butang kanan. Kita pilih yang bahagian paling atas ni, near simple volume. Okey, dan kita tekan next. Dekat sini kita tekan next lagi. Jadi saya tekan lagi next. Dekat sini near volume, kita boleh letak nama apa yang kita nak untuk hard disk baru ni. Contohnya saya letak nama Ketukul Bina dan saya tekan next. Okey, dan boleh tekan butang finish. Bila dah finish, dia akan keluar macam ni. Jadi kita boleh cek balik dekat disk PC dah ada. Yang ni volume dia 1 terabyte. Hard disk saya ni dah siap. Saya dah boleh simpan banyak-banyak file dekat hard disk saya yang ni. Yang ni dia agak besar sikit berbanding yang sebelum ni. Hard disk ni walaupun dia pakai teknologi lama, tapi dia tetap ada kelebihan. Harga dia murah, mampu milik untuk kapasiti yang besar macam ni. Walaupun speed dia slow, tapi saya boleh buat simpan barang-barang yang tak perlu speed yang laju. Kalau untuk sistem, yang bahagian tepi sini saya pakai SSD. Sebab untuk sistem ni saya perlukan speed laju untuk loading sana sini. Sebab tu saya pakai dua. Satu SSD untuk sistem, satu lagi HDD untuk simpan barang. Jadi saya rasa sampai sini saja untuk video kali ini. Moga video saya ini bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.